Mari jemaat kita satu dalam doa. 我们一起低头祷告。 Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. 主啊，我们在天上的父， Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan isinya. 主啊，你是创造宇宙万物的主宰。 Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. 主啊，你是亚伯拉罕、以撒、雅各所敬拜的神。 Dan Allah itu juga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主啊，也是我们在主基督耶稣基督里面所认识的天父。 Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia menderita sengsara di atas kayu salib untuk menebus dosa 主 kami 啊，你 manusia. 是上已经来到这道成肉身，成为人受苦受罪的神。 Dan bagi barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya 主啊，凡是用口承认、用心相信的， bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, 主啊，你是唯一的救赎主。 maka kami beroleh hidup yang 主 kekal. 啊，我们就可以得着永生。 Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami. 主，我们感谢你已经创造了我们， Engkau sudah menyelamatkan kami. 你已经拯救了我们。 Maka Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghibur, menguatkan dan 主啊，你 memperbarui 也 kami. 派了那个圣灵来安慰我们， Supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. 让主啊，我们一天比一天可以更讨主你喜悦。 Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 主啊，我们可以活着讨主你的喜悦，按照 Hidup 主你的旨意。 seturut serupa dengan Tuhan. 我们也可以越来越像你。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢 Hari ini 你。 kami ingin belajar firman Tuhan. 今天我们要来学习你的话语。 Mohon Roh Kudus menopang kami yang menyampaikan, yang menerjemahkan. 主啊，求主你帮助释放的、翻译的。 Dan setiap jemaat yang mendengarkan. 主啊，也帮助每个信徒在聆听的。 Kami butuh Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kemampuan bagi kami mengerti, memahami firman. 主啊，我们需要圣灵来帮助我们，赐给我们聪明智慧来明白你的话语。 Supaya ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami diberkati dan menjadi pelaku firman. 主啊，当我们读你的话语、听你的话语的时候，主，我们可以被祝福，而且我们可以得到主你的帮助。 Bapak berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap mendengarkan 主啊， sabdamu. 求你向我们每一个人说话。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。 Taja Ping An. Shalom。 Tai ke ho bo. Ho atau cincia ho. 家伙， Cincia ho lo. Lai sini ya sama cincia ho lo. Sio. Iya. Orang sio paca ya. kita berkenalan sebentar。 Ya, saya buka masker sebentar. Saya Martin. 牧师的名字是 Martin， Ya, pelayanan di Kemah Injil atau Kingmi Tebing Tinggi. 目前是在那个丁仪的宣道会服侍。 Ya, kalau Pendeta Merisi sudah beberapa kali ke sini ya. 所以那个 Mary 谢传道已经牧师已经好几次来在这里正道。 Itu pacar lama saya itu ya. Sekarang jadi pacar baru ya, enggak ya. Baik, Bapak Ibu, demikian perkenalan saya. 我们就是牧师自我介绍就到此为止。 Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu di ibadah yang kedua ini, ibadah terjemahan Mandarin ya. 非常高兴我们可以在第二堂有翻译中文的那个敬拜里一起来敬拜神。 Ya, lama nggak mendengarkan bahasa Mandarin juga jadi agak sedikit ini ya. Perlu belajar lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini Jehovah Shammah. 今天我们的主题是耶和华沙玛。 Ya, Yehovah的所在. Oke, kita buka di dalam Yehezkiel pasal 48. 我们一起翻开以西结书第48章 Ayat 30 sampai yang ke-35. 第30到35节。 Ya, kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat 30, saudara ayat 31, nanti 35 kita baca sama-sama. 我们用回应的方式来读，牧师读第30章，但是30节，弟兄姐妹31节，我们这样的一直回应的读到35节。 Mari kita bersama-sama melihat Yehezkiel pasal 48 ayat 30 sampai 35 dengan judul perikop Kota yang Kudus. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, 我们一起来读。Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben,
pintu gerbang Yehuda dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Ishakar, pintu gerbang Zebelon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyir, dan pintu gerbang Naftali. Bersama-sama, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹， tema Yehova Syamah ini 耶和华撒玛这个主题 adalah tema yang cukup simpel sebenarnya, 其实是一个非常很简单的一个主题， tapi juga luar biasa. 但是也是一个非常了不起的一个主题。 Kenapa saya bilang simpel? 为什么我说它很简单？ Karena seringkali kita renungkan, kita saat teduh di dalam persekutuan doa ataupun di dalam persekutuan-persekutuan yang lain, kita membahas Tuhan hadir. 所以我们常常在很多的聚会、很多的团契里面，我们常常都讨论到上帝在这里。 Dan di dalam puji-pujian kita, di dalam pujian KPPK, him ataupun kontemporer, ada begitu banyak lagu-lagu yang menyatakan Tuhan Allah hadir. 所以在很多的诗歌里面也有这样的提到上帝在这里。 Nah, sekaligus tema ini luar biasa saya katakan. 但是在另一方面，我说这个主题非常的了不起， Karena kehadiran Allah itu, 因为上帝的他的存在， kalau kita baca di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, 如果我们从创世纪读到启示录的话， selalu ada kisah tentang kehadiran Allah. 所以在那里不断的有描述到上帝的存在。 Boleh dikatakan tema tentang kehadiran Allah itu adalah tema sentral, benang merahnya 所以 Alkitab. 可以说，上帝的存在，它是一个中心。 Makna kehadiran Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru saling terikat. 所以在旧约、新约的上帝的存在他们是彼此有连接的。 Sehingga kita perlu mengerti kenapa Allah itu hadir, kenapa Allah itu ada. 所以我们必须要明白，为什么上帝他要在这里，他必须要存在。 Bapak Ibu Saudara setuju kalau Allah sungguh-sungguh hadir di 兄 mana-mana? 姐妹，你认同吗？如果上帝是无所不在的神， Ada yang tidak setuju, boleh angkat tangan. 如 Gak 果 apa-apa. 有人不同意的话，你可以举起你的手。 Saya meyakini setiap orang Kristen berkata Tuhan ada di mana-mana. 所以我相信每一位基督徒，他们必须说上帝无所不在。 Saudara sungguh yakin Allah ada di mana-mana? 弟兄姐妹，你真的相信上帝无所不在吗？ 是atau 不是？是。Kalau begitu pertanyaannya adalah, 所以接下来的问题就是， kalau Tuhan Allah hadir di mana-mana, 如果上帝真的是无所不在， apakah Dia juga hadir di neraka? 所以他是不是在地狱他也存在呢？ Suncai mah, saya neraka. 在地狱，上帝存在吗？ 不知道了。Nah, ini bahas satu tema yang bisa dibahas lebih luas lagi ya. 所以这是一个主题，这主题我们可以更详细的去分析的。 Nah, saudara, secara sederhana kita bisa katakan, 所以我们简单的话，我们可以说， ketika kita membahas tentang kehadiran Allah, Yehova Syamah, 当我们在讨论耶和华撒玛、耶和华在这里的时候， paling instan kita jawab adalah, 所以我们最直接的、最快速的回答就是， udah imani saja Yesus atau Tuhan itu ada di mana-mana, selesai. 所以我们必须用信心的领受，说上帝主耶稣他无所不在。 Nah, saudara, ketika saya mengajar kelas katekisasi, 当我在那个习道班在教导慕道友的时候， saya mengajar mereka tentang doktrin Allah. 所以我教导他们有关于就是上帝的那个定论。 Di gereja GKI membahas tentang nama-nama Allah. 所以在我们的国语堂我们在讨论有关于
耶和华的名称。 Nah itu bagus sekali saudara, supaya kita bisa mengenal siapakah Allah yang kita sembah. 所以这是非常好的，我们可以认识更深的认识我们所敬拜的上帝是谁。 Nah waktu saya mengajar kelas katekisasi, saya tanya anak-anak yang atau bapak ibu yang ikut kelas katekisasi itu, 所以在我教导系道班的时候，我问那些参加的人， kalian percaya Tuhan ada di mana-mana? 你们相信吗？上帝是无所不在。 Saudara percaya bahwa Allah itu maha hadir? 所以你相信吗？上帝他可以到任何地方他都存在。 Kalau begitu, 如果这样的话， buktikan Allah itu ada. 我们必须要证明上帝是存在的。 Bapak Ibu bisa buktikan Allah itu ada? 弟兄姐妹，你能证明上帝是存在的吗？ Lalu ada anak remaja yang jawab, ya karena Tuhan mencipta langit bumi. 所以有些少年人他就回答说：“是的，因为上帝他创造宇宙万物。 Kalau bukan Tuhan, siapa yang menciptakan bumi dan 如果不是 isinya? 上帝创造，是谁创造这个宇宙的呢？ Oh Tuhan ada di dalam hidup kita. 所以上帝他在我们生命里面是存在的， Dialah yang menyelamatkan hidup kita. 是他拯救了我们的生命。 Apakah itu cukup bukti bahwa kehadiran Allah itu ada? 那是不是单这样，我们就可以证明上帝的存在呢？ Nah saudara, memang pertanyaan ini akan terus menjadi semakin luas, semakin besar. 所以这样的一个问题，它会不断的延伸，越来越大，越来越大。 Nah, sampai hari ini banyak para kritikus, teolog-teolog Kristen membahas apakah Allah itu benar-benar ada. 所以很多的那个解经家，而且研究者，他们还在讨论是否上帝真的存在。 Kalau Allah ada, kenapa ada perang? 如果真的上帝是存在的，为什么会有打仗？ Bukankah Tuhan mengasihi manusia? 岂不是上帝爱世人吗？ Kalau Allah begitu adanya, kenapa ada sakit penyakit membuat orang mati? 如果真的上帝是存在的，为什么有那么的疾病是使人可以死？ Satu lagi, kalau Allah itu ada. 再一个，如果神真的存在， Waktu saya mengalami penderitaan, 当我在面对困难的时候， waktu keluarga kami, satu keluarga papa mama koko cece meninggal karena COVID. 当我的家人、我的爸爸妈妈、兄弟姐妹因为这个疫情而去世的时 Di 候， mana Allah itu? 上帝你在哪 Tuhan 里？ di mana engkau? 上帝你在哪里？ Nah saudaraku, ini perdebatan yang gak 弟 habis-habis. 兄姐妹，这是一个非常永远没完没了的一个争论。 Saudara, bagaimana kita tahu Allah itu ada? 弟兄姐妹，我们如何的知道上帝是存在的？ Ada sebuah lagu yang sering kali saya ingat ketika saya sekolah teologi. 有一首诗歌，在我在读神学的时候，我常常记得的。 Lagu itu berkata, Allah di sini. 那首诗歌告诉我们是上帝在这里， Seperti udara segar yang kuhirup. 就是好像新鲜的空气我所吸收的， Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. 它就是像黎明每天这样的早晨的黎明。 Dengarkan doaku, dia Allah yang hidup. 他听我的祷告，而且他是活着的神。 Saudara perlu mengerti ketika kita tahu Allah itu hadir, kita perlu iman di dalam Yesus Kristus. 我们知道，当我们相信上帝是存在的，我们必须在基督里面的信心。 Lagu ini ingin mengatakan ada satu kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar ada di setiap sudut hidup kita. 而且这首诗歌告诉我们，上帝真正的存在，而且他在我们每一个生命的角落，他都存在。 Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 而且上帝没有被空间跟时空 Karena 来 dia 限制， pencipta ruang dan waktu. 因为那时空空间是他所创造的。 Allah ada di dalam gedung ini, di luar gedung ini, bahkan di luar bumi ini. 而且上帝在我们这里面，他在我们这个房子的外面，而且在这个地球的以外这个地球以外。 Saya umpamakan seperti satu peti kaca. 所以我是把它描述为好像一个玻璃箱。 Kalau dibenamkan di kolam, 如果我们把它放在水里面， maka peti kaca itu akan terisi air, bukan? 所以那个玻璃的箱子会装满水。 Nah, pada saat yang sama, 但是同时， peti kaca ini berada di sebuah kolam yang besar. 但是它也存在，同时它也存在那个水央的当中。 Nah, demikianlah Allah hadir di dalam kotak peti kaca itu dan juga ada di dalam
luar peti kaca itu. 所以上帝他是在这个玻璃箱里面，他也在那个玻璃箱的那个水的以外。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 所以主内的弟兄姐妹， saya katakan perlu iman kepada Yesus Kristus untuk 所以 mengerti 我 Allah itu 再 ada. 说一次，我们需要在基督里面有信心。 Allah kita adalah Allah yang luar biasa. 我们的上帝是一个非常了不起的 Kita 上 mau 帝， membahas sedikit tentang Yehova Sama berdasarkan kitab Yehezkiel. 所以我们要在以西结书这里，我们来讨论有关于耶和华沙玛。 Nah, kata Yehova Sama ini adalah kata di dalam bahasa Yunani satu kali muncul di seluruh Alkitab. 所以这个耶和华沙玛在整本圣经它只有出现一次而已。 Itu kalau dalam istilahnya kalau kita bisa lihat hapax legomenon. 所以在它的原文是 hapax legomenon， Dia muncul satu kali. 它只有出现一次而已。 Dan ada begitu banyak kata-kata yang hanya muncul satu kali di Alkitab. 在圣经里面有很多的那个名词，它只有出现一次。 Misalnya di dalam nanti minggu depan ada bahas tentang aku adalah aku, kan? 所以下个礼拜我们要讨论的就是我是我， Itulah YHWH, Yahweh. 所以那就是耶和华。 Itu 4 huruf Yunani, 4 huruf Ibrani itu 所以那个是希腊文的一个文字， tidak bisa dibaca. 我们没有办法去读， YHWH. 就是耶哈威哈。 Maka dikasih konsonan Yahweh atau Jehovah. 所以我们就把它拿它的音成为那个耶和华。 Tetapi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi tidak boleh membaca dia adalah Yahweh atau Jehovah. 但是以色列或者是犹太他们不可以就是读耶和华。 Mereka membaca kalau ketemu kata Yahweh itu adalah Adonai. 所以当他们看到那个耶哈威哈的时候，他们要称为阿多奈， Karena nama Allah itu kudus. 因为上帝的名字是非常圣洁的。 Manusia berdosa, manusia tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kudus. 因为人是犯罪的，所以我们不可以就是称那个圣洁的名称。 Nah, di dalam kitab Yehezkiel, kata Yehova Sama dan di seluruh Alkitab hanya muncul satu kali. 所以在以西结书，而且包括整本圣经，这个耶和华沙玛只是出现一次而已。 Tetapi di dalam Kejadian sampai Wahyu, 但是从创世纪到启示录， ada kisah-kisah tentang kehadiran Allah. 有很多关于上帝存在的那个记载， Kata yang sering muncul hadirat Allah, bait Allah. 所以常常出现的是上帝的宝座、上帝的圣殿。 Nah, oleh karena itu Yehezkiel ingin mengembalikan nama Allah yang kudus itu. 所以在这里以西结他希望要恢复上帝的名称， Karena bangsa Israel sudah menduakan Tuhan. 因为那个以色列百姓他们已经变心了。 Nah, secara garis besar kalau kita melihat kitab Yehezkiel mengandung sebuah makna. 所以我们看以西结在这里，它有两个含义。 Mengandung sebuah tema kesucian, keagungan Tuhan yang dan pertobatan umat Israel. 所以在这里，它的含义就是以西结提到，就是圣洁神的权威，而且百姓的悔改。 Yehezkiel melihat mula-mula Allah begitu mengasihi umat pilihannya, begitu merawat umatnya menjadi istrinya. 以西结他看到起初上帝那么爱他的百姓，而且拣选他们、照顾他们、选择他们成为他的妻子。 Allah adalah mempelai pria dan jemaat ataupun umat Israel adalah mempelai wanita. 上帝是新郎，而且他的百姓是他的心腹。 Tetapi umatnya melacurkan diri dengan ilah lain. 他们的百姓却自己行邪淫，而且他们违靠其他的神， Keberdosaan umat Israel sudah pada titik nadir. 所以他们的犯罪的行为已经达了最高峰了。 Keberdosaan mereka sudah sangat berdosa. 而且他们犯的罪是已经非常的严重。 Oleh karena itu Allah yang dulunya hadir di bait suci meninggalkan bait suci itu. 所以当初上帝他是有存在他们的那个会幕里面的，现在上帝已经离开了他们。 Kemuliaan Tuhan di dalam Yerusalem telah pergi meninggalkan 而 Israel. 且上帝在耶路撒冷的荣耀也已经消失了。 Dan kehadiran Allah
hadir di tengah-tengah bangsa lain, yaitu bangsa Babel. 所以上帝的存在已经搬地方了，移到那个巴比伦那里了。 Nah, saudara, ada satu teks di dalam Yehezkiel 16 ayat 15 sampai 16. Di situ tentang Israel yang melacurkan diri. 所以在以西结书第16章45、46节那里记载，就是以色列人他们已经行淫乱。 Saudara bisa baca di situ ya. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan kemasyuranmu, engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat, engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. 只是你仗着自己的美貌，又因你的名声就行邪淫，你钟情淫乱，使过路的任意而行。你用衣服为自己在高处结彩，在其上行邪淫，这样的事将来必没有，也必不再行了。 Nah, Yehezkiel mengumpamakan di dalam Yehezkiel 23 bahwa ada kisah Ohola dan Oholibama. 所以在那个以斯帖的第23章那里有一个名词叫 Oholibama。 Saudara pernah dengar kisah ini? 有没有听过这个故事？ Yang tidak baca Alkitab pasti nggak tahu. 如果没有读圣经的话，也许你们就不晓得。 Nah, Ohola ini melambangkan Samaria dan Oholibama adalah Yerusalem. 所以 Oholi 是撒玛利亚，而且 Oholibama 是耶路撒冷。 Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan dan mereka tidak boleh bergabung atau tidak boleh berkawan dengan orang-orang kafir, orang Samaria. 所以以色列百姓是上帝的选民，他们不可以跟撒玛利亚人就是那里就是有联系。 Karena umat Israel dipilih menjadi bangsa yang kudus. 因为那个上帝的百姓是上帝拣选他们为圣洁的， Tapi mereka sudah berubah. 但是他们已经变心了。 Mereka menyembah ilah-ilah lain dan bersundal di sana. 他们已经拜其他的偶像，拜其他的神，而且他们在那里行邪淫。 Nah, saudara, kalau kita baca Yehezkiel pasal yang pertama itu, 如果我们读在以西结书第1章那里， Yehezkiel sudah kasih tahu ada penghukuman, ada penghakiman Tuhan. 在那里以西结先知已经告诉那里有审判，那里有惩罚， Supaya bangsa Israel dipulihkan dari hidup yang berdosa 而 itu. 且希望这个以色列百姓他可以被恢复。 Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dan pemulihan-Nya kepada bangsa Israel. 上帝希望他可以表达对以色列的爱，而且可以恢复以色列百 Tuhan 姓。 ingin mengembalikan kesetiaan Yerusalem kepada Allah Yahweh itu. 而且他希望以色列可以把他们的中心还回给耶和华。 Karena itu Yehezkiel berniat untuk membangun kota dengan 12 suku Israel. 所以以西结他希望他可以建立一个国有12个支派的。 Lebih tepatnya dia akan membangun bait Allah yang sudah dihancurkan pada waktu 而 itu. 且他很希望可以建回那个已经被拆毁的那个圣殿。 Nah, tadi kita sudah baca kota yang kudus kan? 但刚才我们已经读了，就是圣城。 Ada 3 pintu gerbang utara, selatan, timur, dan barat. 所以那里有3个，就是有3个门，就是在东跟东，然后西，然后那个东西跟那个南。 Ya. Nah, disitulah nama-nama 12 suku Israel. 而且那里就是包括了以色列12个支派的名字。 Dan Yehezkiel menamakan tempat itu Tuhan hadir di situ. 而且以西结他命名这个地方就是上帝在那里， Supaya Allah yang kudus, Allah yang mulia itu berada bersama-sama dengan mereka. 希望上帝这个圣洁的上帝可以在那里与他们同在。 Dan di akhir kitab Yehezkiel, 在这个以西结书的最后， Allah berjanji kepada umat Israel supaya mereka akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. 上帝应许他们说，希望上帝可以与他们同在，直到永永远远 Di。dalam Wahyu 21 ayat 3, 在启示录第23章第21章第3节， lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. 看哪，上帝的帐幕在人间，他要与人同住。
Nah saudara, inilah berkat yang terbesar bagi kita sebagai umat Tuhan. 弟兄姐妹，这是我们成为上帝的百姓最大的祝福， Bahwa Allah bersama-sama dengan kita manusia. 就是上帝与我们人类同在， Itulah hakikat sukacita dan kebahagiaan manusia yang sejati. 那就是真正的快乐与幸福的一个本质。 Itulah bukti kalau Tuhan ingin hadir di tengah-tengah manusia. 那也是证明说，上帝他愿意，而且他很希望可以与我们同在。 Dan penglihatan inilah yang diberikan, yang dilihat oleh Yehezkiel dan diberitakan kepada umat Israel pada 而 waktu 且这就是以斯结先知的意象，而且他把这个意象告诉以色列百姓。 Nah, saya berharap dengan sedikit kisah tentang Yehezkiel, 我很希望透过以斯结的这些故事的背景， saudara dapat satu makna tentang Yehova Syamah itu. 让我们可以对耶和华沙玛有一个概念。 Saudara, ketika saya berkesempatan untuk berkunjung ke negara Korea, 当我有机会去参观那个到韩国参观的时候， mereka ibadah pagi itu kalau jam Indonesia jam 3. 所以他们早晨的那个聚会，如果印尼的时间是3点， Yang hadir saudara, 那些参加的人 ribuan orang saudara. 就是好几千人。 Dan mereka datang begitu cepat, selesai ibadah mereka bubar begitu cepat. 他们那么的积极，很早的就来，而且聚完会他们就分散了。 Dan ketika mereka berdoa seakan gedung itu mau runtuh saudara. 当他们祷告的时候，感觉上他那个整个大楼要倒塌。 Bukan hanya saya yang merasakan, teman-teman satu tim itu merasakan. 不单单我一个人这样的感觉，每一个我们整个团队的人，我们都有这样的感 Itu 受。 doa yang benar-benar merasakan hadirat Allah itu benar-benar hadir. 所以我们在他们祷告的当中，我们真正的感受到上帝真的存在。 Tidak heran gereja-gereja Korea begitu pesat diberkati Tuhan. 所以我们看到在韩国的教会，上帝那么的祝福他们。 Bagaimana ibadah doa di sini? 我们的祷告会怎么样呢，弟兄姐 Saudara 妹？ harus memakai waktu dengan baik untuk hadir ibadah doa ya. 我们必须要好好的来利用我们的时间参与祷告会。 Oke, setelah kita melihat Yehezkiel, kita akan melihat seluruh isi Alkitab tentang apa itu kehadiran Allah. 所以我们看完这个以斯结书，我们现在看整本的圣经，上帝的存在是有什么含义？ Nah, yang pertama adalah kehadiran Allah itu bermula di Taman Eden. 所以第一的上帝的同在是在开始是在那个伊甸园。 Taman Eden adalah sesuatu yang indah, luar biasa seperti surga, yang memang surga. 在那个伊甸园非常的美好，就好像天堂一样。 Dan Tuhan berkata, 而且在那里，上帝说 sebenarnya keindahan Taman Eden tidak seindah Tuhan yang hadir di Taman 其 Eden. 实伊甸园的美貌，它的美比不上上帝存在的美。 Jadi kehadiran Allah itulah yang adalah sesuatu yang paling indah dari segala sesuatu. 所以上帝的存在是是最美的。 Taman Eden adalah tempat pertama Allah datang ke bumi. 在这个伊甸园是在首次上帝真的在这个人间的出现。 Tempat kudusnya Allah, di sana ada kerubim ataupun serafim yang menjaga tempat kudusnya Allah. 在那里有一路伯的存在，成为他们的标志。 Dan disitulah Allah bisa bercakap-cakap, ngobrol, berelasi dengan Adam dan Hawa. 在那里，上帝可以跟亚当、夏娃在那里沟通。 Allah berjalan-jalan di taman. 上帝在那个伊甸园那里走来走去。 Dan manusia diberi tugas untuk menjaga, mengusahakan taman itu. 然后亚当、夏娃，上帝给他们责任，在那里看守、照料这个伊甸园的一个任务。 Ada dua kata yang sangat luar biasa, ada kata abad dan samar. 在这里有2个字眼非常的重要，就是阿巴跟沙马。 Abad adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, sedangkan samar memperhatikan hari Sabat. 阿巴的词是用与敬拜有关的工作，沙马的意思就是通常用以遵守安息日 Nah, 的。 dua kata ini juga akan dipakai terus ketika Allah hadir. 而且当上帝在这里他存在的时候，也常常用的这2个词。 Kemudian kalau kita baca di Taman Eden itu ada begitu banyak benda-benda yang luar biasa mahal. 所以我们看到在伊甸园里面有很多很昂贵的东西。
Salah satunya emas murni kan? 在那里，其中的就是那个纯金。 Ada batu-batu yang begitu mahal. 在那里有很多很贵重的石头。 Nah inilah yang dipakai perkakas rumah Tuhan ketika mendirikan kemah suci. Kan? 当这个建造上帝的圣殿的时候，所用的一些原料。 Jadi Taman Eden adalah tempat kudus Allah yang pertama. 所以那个伊甸园就是上帝一个圣地的第一个首次的圣地。 Allah hadir di tengah-tengah manusia pertama Adam dan Hawa. 所以第一次上帝与亚当夏娃同在。 Mereka berelasi sebelum jatuh dalam dosa. 当他们还没有犯罪的时候，他们跟神有密切的交 Kemudian yang 通。 kedua adalah kehadiran Allah di kemah suci. 第二个存在是在那个帐幕里面。 Kemah suci itu ada tabut perjanjian bukan? 所以在这个帐幕里面有一个月柜， Ada ruang kudus, ruang maha kudus. 而且在里面有一个神圣的一个地方，而且有超神圣的一个地方。 Satu tahun sekali imam besar boleh masuk ke ruang maha kudus. 所以一年只有一次，那些祭司他们可以进到那个非常神圣的那 Nah 个地方。 blueprintnya juga kepada Taman Eden. 所以它那个也是由那个伊甸园所延伸出来的。 Ada kaki Dian, 7 lampu. 所以它那里有那个顶，而且有7根角。 Kaki Dian itu melambangkan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. 所以那个顶是描述在伊甸园里所有的那个生命树。 Jadi ada kesinambungan antara Taman Eden dan kemah suci dan tabut perjanjian. 所以这个圣殿跟这个伊甸园还有那个月柜是互相有连接关系的。 Abad dan Samar dipakai juga bagi para Lewi yang melayani Tuhan. 所以这个阿曼跟撒玛这个词也是利未人他们所常用的，在敬拜神的时候。 Yang ketiga adalah kehadiran Allah dalam bait Allah, Salomo. 第三的是上帝在圣殿里，就是所罗门所盖的圣殿里面。 Blueprintnya juga sama dengan kemah suci dan Taman Eden. 所以他们的那个他所做的那个圣殿也是延伸从伊甸园那里也所延伸出来 Ada 的。 ada ruang kudus dan maha kudus. 所以那里有圣洁的那个一个地方，而且有超神圣的一个地方。 Ada benda-benda berharga, emas murni, batu-batu permata di sana juga ada. 所以在那里面也有那个纯金，而且有很多的那个贵重的石头。 Imam besar memakai baju jira itu ada 12 batu berharga. 所以那个祭司他所穿的那个袍有12粒的那个非常贵重的那个石头。 Dan di ruang maha kudus ada satu ruang kosong di atas ini. 所以在那个超神圣的那个房间里面有一个空白的空间。 Itu artinya adalah bayangan dari ruang tahta Allah di surga. 那就是给我们一个表示说上帝在天堂的一个环境。 Wahyu 4:7-11. 所以我们看启示录在启示录那里所记载。 Jadi ruang maha kudus itu adalah ruang kosong, di atasnya menggambarkan Allah yang tidak terlihat tapi ingin hadir bersama dengan manusia. 所以至圣所上方有一个空白的空间，是代表因为看不见但是始终存在的上帝。 Kemudian yang keempat, kehadiran Allah dalam gereja setelah Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi domba yang suci, yang sempurna. 所以第4点，上帝的存在就是在教会中，在基督道成肉身、死而复活之后。 Setelah Yesus mati dan bangkit, 当他死而复活之后， dia adalah imam besar kita. 他成为了我们的大祭司。 Dia membelah tirai maha kudus itu. 他已经把那个至圣所的那个帘已经把它拆开了， Supaya manusia bisa langsung datang kepada imam besar Yesus Kristus. 让我们人类可以直接的到上帝面前。 Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. 而且我们信靠主耶稣的人，我们成为了新造的人。 Kita perlu dituntun, disertai oleh hadirat Tuhan.
我们必须要有上帝的存在，由他来带领，由他来引领我们。 Di dalam Roh Kudus, Paulus berkata, 在那个圣灵里面，保罗如此的说， 1 Korintus 6 ayat 19, 在哥林多前书6章19节那里说， Paulus berkata, setiap tubuh orang percaya adalah bait Allah. Demikian pula gereja secara umum adalah bait Allah. 岂不是我们每一个人的身子都是圣灵的殿吗？这圣灵是这也包括每一个教会。 Saudara dan saya adalah bait Allah yang 弟 kudus. 兄姐妹，你我的身子都是圣殿。 Kalau kita menyadari Allah hadir, 如果我们真正的体会到上帝的存在， itu artinya kekudusan Allah ada di sana. 表示说上帝的圣洁存在那里。 Itulah puncak kematian Kristus ingin mempersatukan manusia dan Allah. 那就是基督他最高峰的那个舍命，他死在十字架，他要我们与上帝可以恢复那个美好的关系。 Satu kesinambungan yang terus dilontarkan oleh Alkitab sampai kepada hadirat Tuhan yang menyatakan kita harus menjaga kekudusan hidup. 所以这个是整本圣经从头到尾的一个连接，它一直不断的叮咛我们要保持我们的圣洁。 Apakah selesai sampai di situ? 是否到这里已经结束了？ Yang terakhir adalah kehadiran Allah dalam langit bumi yang baru. 最后一个就是上帝的存在是在新天新地里， Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. 就是在启示录第21章第1到第4节。 Saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan nanti akan dibangkitkan dan masuk ke dalam langit bumi yang baru. 所以弟兄姐妹，你我已经信耶稣的人，有一天上帝要让我们复活，而且可以进到新天新地， Itulah Yerusalem yang baru. 那就是新耶路撒冷， Dalam kekekalan. 就是在永恒里面。 Tuhan sudah memikirkannya dari sejak kekekalan. 所以上帝在他的永恒里面，从起初已经构想了。 Jadi gambaran langit dan bumi yang baru menunjukkan satu penciptaan sampai kepada kehidupan kekal bersama Allah. 所以这个新天新地是形象，是表明说，从创造到永生，是与神同在，神就与我们一起同在的。 Nah, saudara, setelah kita mengenal akan konsep kehadiran Allah, Yehova Shammah, 所以弟兄姐妹，当我们已经对于这个耶和华沙玛有了概念之后， terakhir kita melihat relevansinya bahwa kehadiran Allah itu sama dengan kekudusan Allah. 最后我们看上帝的同在，等于上帝圣洁的关系，相关性。 Ketika Allah hadir di dalam kehidupan manusia orang percaya, 当上帝与那些信徒同在的时候， Dia ingin kita manusia yang sudah percaya membuahkan satu hidup yang kudus. 所以他希望我们每一个已经信靠他的人，我们的生活可以圣洁， Kita dalam kekudusan kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. 而且在我们的圣洁里面，我们可以更加的认识他。 Kita bukan berusaha mencapai kekudusan, bukan, tapi Allah mengaruniakan hidup kudus kepada saudara dan saya. 我们不是尽我们自己的本能去追寻那个圣洁，但是上帝在我们的生命里面，他已经把那个圣洁赏赐给我 Itulah 们。 gambaran PL dan PB menekankan bahwa kita harus senantiasa hidup kudus dalam bagaimanapun kondisi kita. 所以在旧约或新约那里不断的强调，不管我们在任何的情况与环境，我们必须要保持我们的圣洁。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹， Allah yang tidak terbatas itu, 就是那个无限的上帝， tapi mau menjadi terbatas. 但是他愿意成为有限， Supaya manusia boleh belajar siapakah Allah yang sesungguhnya. 让人类可以学习，可以了解到底上帝是谁， Allah yang berpribadi. 就是一个有个体的上帝， Allah yang mau hadir di dalam setiap sudut hidup kita. 就是一个愿意在任何环境中，我们的环境中，他愿意存在的。 Tapi bagaimana dengan kita?
但是我们本身如何呢？ Apakah kita mau berelasi dengan Tuhan setiap hari? 我们愿意真的每天与神有密切的关系吗？ Kadang pencobaan, sakit penyakit, masalah menjauhkan kita dari Tuhan, 有 bukan? 时候我们的身体的状况、病痛、我们的问题、我们所面对的问题，使我们远离神。 Ada seorang anak remaja yang katakan kepada saya, 有一位少年人，他对我说 "Maksud saya rajin loh baca Alkitab. 他告诉我说，牧师，我很殷勤的读圣 Saya 经， rajin beribadah, 而且我 berdoa, 也是很殷勤的参加聚会祷 bahkan 告， melayani. 甚至我服侍神。 Tapi kenapa saya doa nggak pernah dijawab? 为什么我的祷告上帝不听？ Masalah demi masalah muncul terus. 我在我生活中不断的很多的问题出现。 Apa maksud Allah untuk saya? 上帝的对我的意思是什么？ Nah, kita selalu pikir kalau kita rajin ibadah, rajin doa, rajin semuanya, maka Tuhan harus membalas kerajinan kita. 所以我们常常认为我很殷勤的在那里祷告、读经、聚会、服侍，上帝必须要应允我的祷告。 Tapi tahukah saudara, Tuhan ingin berelasi dengan 但 kita. 是弟兄姐妹，你知道吗？其实上帝很希望他可以跟我们有一个密切的 Justru 关 dalam 系。 pergumulan Tuhan tahu dan kita tahu kita bisa dekat dengan Tuhan. 上帝，当我们面对问题的时候，上帝知道，而且他希望我们可以与他亲近。 Jadi kalau selama ini kita transaksi sama Tuhan, saya lakukan A, Tuhan berikan A, jangan demikian. 所以，如果我们以往是跟上帝是一个交易，我做一，你要回报我一，我们要停止。我 Dan 们 kita 不可以 mau 这样 ubahkan pola pikir kita sama Tuhan itu berelasi, bukan transaksi, saudara. 所以我们必须要有一个改变我们的观念，我们与神是一个联系密切关系，而不是一个交易。 Di dalam relasi itulah kita bisa mengenal kehadiran 在 Tuhan. 我们与神里面的关系，我们可以感受到上帝的存在。 Yang kedua adalah kehadiran Allah menuntut kekudusan dalam karakter dan pemikiran kita, sikap dan perbuatan kita sebagai anak-anaknya. 所以第二点的就是我们在我们神的同在，意味着上帝要求我们每一个成为他儿女们，在态度上、行为上、品格上、思想上都要圣洁。 Kalimat ini sangat indah, saudara-saudara ya. 所以这一句话非常的美。 Holiness is not the way to Christ. Christ is the way to the holiness. Kekudusan bukan sebuah jalan menuju Kristus, tapi Kristuslah adalah jalan menuju kekudusan. 所以我们圣洁并不是唯一达到上帝的那个道路，但是在上帝里面，我们必须有圣洁。 Dengan kita berelasi dengan Tuhan dengan baik dan benar, 我们有正确与上帝有美好的关系， maka kita secara otomatis ketika mau hidup kudus, kita melihat dosa, kita akan menghindar dari dosa, bukan? 所以我们渐渐的会发现那些罪，它慢慢的远离我们。 Ketika kedagingan menguasai kita, kita bisa lepas karena kita mengingat Allah hadir dalam hidup saya. 当那些肉体的那个情欲，它在要约束我们的时候，但是因为上帝的存在，我们就可以得着释放。 Nah itulah kekudusan yang harus kita praktekkan setiap hari. 这就是我们每天必须要行出来的那个圣洁。 Yang ketiga dan yang terakhir, 最后一点， kehadiran Allah jangan pernah meremehkan kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Dan dosa kedagingan akan terus menguasai kita. 最后一点，上帝的存在意味着我们永远不可以贬低圣洁。非圣洁，我们的肉体，我们的罪恶，我们就是会被他继续的约束。 Saudara, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, 但我们真正的、认真的活在基督里， ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, 当我们真正已经领受了上帝给我们的救赎， kita tidak boleh meremehkan anugerah itu, kekudusan yang Tuhan sudah berikan. 所以我们不可以贬视那个上帝已经给我们的那个圣洁的。 Nggak apa-apa, saya kan sudah menjadi anak Tuhan, pasti masuk surga. 没关系，我已经成为上帝的儿女了，我一定有保障进天堂了。 Nanti saya berbuat dosa, saya bertobat lagi, berbuat dosa, bertobat lagi. 如果我犯罪了，我又再悔改；犯罪了，我又再悔改。 Itu berarti kita mempermainkan anugerah dan kekudusan Allah. 如果我们是这样的话，表示说
我们已经玩弄上帝给我们的那个救赎的恩赐。 Jangan berkata sekali selamat, tetap selamat. 我们不可以说一次得救，永远得救。 Memang Tuhan menyelamatkan kita, tapi kita harus juga mengerjakan keselamatan itu dengan benar. 没错，上帝已经拯救了我们，但是我们必须在我们的生活中把那个救恩活出来。 Perfecting holiness in the fear of God. 所以我们必须要把那个圣洁活出来。 Kekudusan yang sempurna itu adalah takut akan Allah. 而且我们就是在圣洁中，就是我们敬畏神。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹， kehadiran Tuhan itu artinya Dia mau memulihkan hidup kita. 这个圣洁表示上帝的存在，表示说他要恢复我们。 Bagian kita juga harus sama-sama melakukannya, hidup kudus di hadapan Tuhan. 所以我们的责任，我们也是一样的，我们要把那个圣洁行出来， Supaya hidup kita memancarkan akan kasih dan kemuliaan Allah. 让我们的那个生活可以彰显他的荣耀， Dan orang lain melihat kita adalah anak-anak Tuhan. 别人可以看得出我们是上帝的儿女。 Orang lain melihat kita adalah surat terbuka Kristus yang bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dipelajari dan mereka akan percaya Kristus. 别人他们看我们，就好像他们看一个开放的信件，他们可以看到上帝的圣洁，上帝的伟大。 Nah, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, 弟兄姐妹，我们成为神的儿女， kita sungguh-sungguh mau berbuat sesuatu buat Tuhan. 我们必须要为主做一件事， Karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya untuk saudara dan saya. 因为上帝他已经做了已经为我们完成了很多的大事。 Hidup kita yang masih ada ini, 我们在我们剩余的日子里， mari kita berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. 让我们不断的、尽量的在神的面前 Menghadirkan akan Kristus di dalam kehidupan kita. 让我们可以把基督显现在我们的生活里面。 Mari kita satu dalam 我 doa. 们低头祷告， Saudara, mari kita berteduh sejenak. 弟兄姐妹，让我们安静一刻， Mari kita pikirkan beberapa hal berikut. 我们来思考以下的问题。 Seberapa saudara sadar bahwa Tuhan Allah hadir dan bertata dalam 我 hidup 们 saudara? 对于上帝的存在、上帝的同在的认知有多少？ Seberapa besar perjuangan saudara untuk hidup kudus? 我们有尽多少的能力？我们愿意就是在圣洁里面的活着。 Seberapa dalam saudara yakin bahwa hidupku adalah bait Allah yang kudus? 我们有对于这个上帝是我们的身子是上帝的圣殿，我们必须要圣洁的活着的认知有多少？ Kita ambil beberapa waktu detik ini untuk boleh kembali berefleksi. 让我们是用一点点的时间，我们再一次的自我审查。 Terima kasih Tuhan, 主啊，我们感谢你。 Engkau yang sudah berbicara melalui hamba-Mu. 主啊，你透过你的仆人已经释放了你的话语。 Biarlah firman yang sudah diperkatakan sungguh menjadi berkat. 主啊，但愿所说出的每一句话都可以成为祝福。 Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, 主啊，求你祝福每个会友们。 supaya mereka sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. 主啊，让我们每一个人都可以真正的经历到主你的存在， Supaya sungguh-sungguh mereka berjuang hidup kudus. 让我们可以不断的尽我们的本能去追寻那个圣洁。 Karena hidup kami adalah bait Allah yang kudus. 主啊，因为我们的生活，我们的身子是主你的圣殿。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你。 Demi nama Yesus kami sudah 我们 berdoa. 奉靠耶稣基督圣名祷告。 Amin. 阿门。 Kiranya Tuhan memberkati 但愿 firman-Nya. 神祝福我们。